Salam sejahtera, anda menonton agenda Awani Asia dan sudah tentu ini adalah waktunya untuk kami bawakan platform untuk perbincangan dan juga diskusi melihat kepada perkembangan dan juga isu semasa berkaitan di peringkat serantau di peringkat Asia ini. Dan pastinya di platform agenda Awani Asia pada minggu ini kami akan terus memberi tumpuan untuk melihat kepada proses pemulihan ekonomi pasca pandemik dan apatah lagi dengan cabaran ketidaktentuan pada ketika ini yang saya maksudkan adalah apabila kita bercakap tentang impak dan juga kesannya daripada krisis geopolitik di peringkat antarabangsa dan juga gangguan rantaian bekalan di peringkat global, dan akhirnya ini yang disebut tentang penyebab ataupun pendorong berlakunya kenaikan harga barangan dan juga inflasi. Bercakap tentang inflasi, baru-baru ini Jabatan Perangkaan ataupun Dosa Malaysia telah pun mengeluarkan satu laporan yang mana melihat kepada inflasi makanan sahaja telah pun meningkat kepada 5.2% pada Mei, iaitu angka itu sebenarnya tertinggi sejak tahun 2011, dan peningkatan inflasi dan seperti apa yang telah pun dimaklumkan bukan sahaja berlaku di negara Malaysia ini sahaja tetapi turut berlaku di beberapa buah negara lain. Antaranya kalau di peringkat ASEAN ini kita melihat kepada Singapura contohnya meningkat kepada 5.6%, juga pada bulan Mei rekod yang dicatatkan, dan juga pada Thailand 7% dan juga Indonesia 4.35%. Tapi kalau ikut secara purata ataupun kadar inflasi secara purata di negara Asia meningkat kepada 4.7%. Itu adalah rekod pada ataupun sehingga April 2022. Baik, untuk waktu ini di agenda Awani Asia ini kita ingin melihat sejauh mana kenaikan harga barangan dan juga inflasi ini memberi kesan yang cukup besar dan juga signifikannya kepada cabaran pemulihan ekonomi di peringkat serantau. Juga kita akan melihat apa strategi dan juga formula yang boleh difikirkan bersama untuk melihat kepada sasaran dan juga capaian untuk melihat kepada tahun 2022 dan juga 2023 ini sebagai tahun pemulihan ekonomi bukan sahaja di Malaysia tetapi di peringkat serantau dan juga global ini, dan akhirnya bagaimana negara-negara ASEAN dan juga Asia secara khususnya dapat bangkit semula dalam tempoh waktu yang terdekat ini. Baik, untuk waktu ini kalau boleh saya nak bersama dengan yang pertama, Profesor Madya Dr. Irwan Shah Zainal Abidin. Prof adalah penganalisis ekonomi daripada Pusat Pengajian Ekonomi, Kewangan dan juga Perbankan Universiti Utara Malaysia. Dan seorang lagi pastinya yang cukup setia bersama kami di agenda Awani Asia ini, Zhang Hong. Zhang Hong adalah wartawan dan juga kolumnis daripada kumpulan media Cina CMG. Prof, kalau boleh saya nak mulakan dengan Zhang Hong dahulu. Zhang Hong, sebelum kita nak bercakap tentang keadaan dan juga proses pemulihan ekonomi khususnya di China, mungkin boleh dikongsikan pada waktu ini, beri sedikit kemaskini update berkaitan dengan jangkitan COVID-19 di China, kerana kita dimaklumkan ada kes turun naik berdasarkan angka dan juga bilangan kes positif COVID-19 di China. Malah juga dikabarkan baru-baru ini ada lagi beberapa kawasan dan juga bandar dikenakan semula Perintah Kawalan Pergerakan. Mungkin boleh diceritakan tentang perkembangan semasa khususnya apabila kita bercakap tentang strategi yang dilakukan oleh China berkaitan dengan dasar sifar COVID-19 di China ini, Zhang Hong. Terima kasih Fazil. Ya, sebenarnya untuk memberitahu semua penonton kami, iaitu pada minggu ini Anas Satria sudah menamatkan itu pemeriksaan untuk tahun keempat dalam sekolah rendah. Jadi kita tahu kalau dia sudah kira-kira ada 2 bulan dulu bersekolah secara mayar kerana ada wabak di Beijing. Jadi Satria pun sebenarnya mau tengok bagaimana pengaruhnya terhadap pelajaran anak saya dan apa itu pengaruh yang dibawa oleh wabak. Dan kita tahu kalau sekarang Beijing sudah baik pulih. Kebetulan di kampung halaman saya, iaitu Bandar Wuxi, menghadapi impak lagi dari wabak COVID-19. Dan justru pada minggu ini ada kira-kira lebih 100 kes baru didapati di sana. Dan kita lihat kalau berbagai tindakan memang sudah dilaksanakan, tapi kerajaan tempatan sudah janji tidak ada lockdown untuk seluruh bandar lagi. Dan kita lihat kalau sekarang berbagai komuniti yang didapati kes baru dikenakan macam kawalan pergerakan. Tapi kalau tempat yang lain, kalau tak ada kes baru didapati, mereka boleh bergerakkan secara bebas.
Dan kalau khususnya bagi berbagai kilang-kilang sekarang di sana tidak berhenti operasinya. Saya rasa ini semuanya memperlihatkan apa yang dikatakan dasar dinamik sifat COVID-19. Dan ini justru kerana kalau dasar yang dilaksanakan di China ialah kalau di mana ada kes baharu atau pun sudah diperlihatkan ada satu trend berlaku wabak skala kecil, langsung mengadakan kawalan yang ketat di sana supaya kes disifatkan dalam tempoh yang paling pendek. Kalau kita lihat, kalau mungkin bagi penonton dari Malaysia, kita membaca berita dari China, katakan di Shanghai sudah ada wabak baharu dan ada lockdown secara besar-besaran, atau seterusnya di Beijing ada, macamnya cukup terus situasi di sini. Tapi sebenarnya kita perlu lihat, China merupakan satu negara yang begitu luas dan kalau populasinya 1,4 bilion, kalau lockdown atau berbagai tindakan kawalan ketat hanya dilaksanakan di satu bandar, bahkan sekarang di beberapa komuniti saja. Dan bagi kebanyakan penduduk di China ini sebenarnya bebas menikmati kehidupan. Dan kebanyakan itu kilang-kilang beroperasi dengan normal. Dan kalau di China bukan hanya ada pusat ekonomi seperti Beijing, seperti Shanghai, kita masih ada Shenzhen, masih ada macam Chengdu, masih ada Wuhan dulu. Kita perlu lihat ketika Shanghai dulu menghadapi masalah. Kalau bulan lalu, kalau Beijing menghadapi masalah. Tapi ekonomi beroperasi secara lancar dan stabil di berbagai pusat ekonomi yang lain di seluruh negara. Justru pada minggu lalu kita tengok kalau Presiden Xi sudah melawat ke Wuhan. Wuhan kita tahu kalau pada 2 tahun yang lalu memang menghadapi impak yang cukup besar. Tapi sekarang dia pulih tengah begitu besar. Justru sebelum ini kita lihat kalau Duta Besar Amerika Syarikat yang baru yang dilantik menjadi Duta Besar di China, ya, dia pun menaiki kereta api laju melawat ke Wuhan. Dan ketika dia menyeberangi itu Sungai Kuning dengan menaiki HSR, dia khusus menghantar satu hantaran di Twitter. Katakan ini satu pengalaman yang cukup impresif. Saya rasa justru kalau pemulihan ekonomi di Wuhan juga macam HSR cukup besar. Begitu juga kalau di berbagai kalau melihat secara menyeluruh China. Dan oleh itulah saya rasa inilah apa yang dikatakan dinamis sifatkan COVID-19. Iaitu dia memang sudah benar-benar menjamin itu keselamatan kebanyakan rakyat di China. Prof, itu situasi yang dikongsikan oleh Zhang Hong mungkin sedikit cukup berbeza kalau nak bandingkan dengan apa yang berlaku di Malaysia dan juga di negara-negara di peringkat ASEAN ini. Kebanyakan negara sudah pun membuka pintu sektor ekonomi dan juga sektor sosialnya, tetapi tidak di China. Tetapi seperti yang dikongsikan oleh Zhang Hong, kita tak bolehlah nak bandingkan China dengan negara-negara lain sebab China sebagai sebuah negara pun cukup besar, tetapi walaupun ada sekatan pergerakan yang dilaksanakan masih lagi oleh pihak berkuasa, tetapi tidak menjejaskan proses pemulihan ekonominya. Prof, mungkin boleh dikongsikan pada waktu ini kalau diikutkan laporan dan juga unjuran yang dikeluarkan oleh Bank Pembangunan Asia yang mana begitu optimis dengan pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2022 pada 5.2% dan untuk tahun hadapan 5.3%, tapi daripada cerapan dan juga pandangan Prof melihat kepada keadaan semasa apabila orang ramai mengeluh dan juga rasa tertekan dengan kenaikan harga barangan dan juga inflasi, adakah ini sebenarnya realiti sebenar dan adakah kita mampu untuk mencapai angka yang disebutkan oleh Bank Pembangunan Asia ini 5.2% ini? Okey, pertama sekali inflasi ini bagi saya adalah isu yang real, isu sebenar lah. Tapi kalau kita nak melihat kepada prospek pertumbuhan ekonomi Asia dan juga ASEAN secara khususnya kalau kita tengok. Jadi apa yang diterangkan tadi oleh Encik Zhang Ho menunjukkan bahawa adanya satu perkembangan positif yang berlaku di China, kerana kita tahu bahawa walaupun apa yang kita bincangkan bila kita kata dalam konteks Asia itu faktor China itu sebenarnya adalah sesuatu yang sangat kritikal. Okay? Namun begitu, apabila saya membaca juga laporan Bank Asian Development Bank ini, Bank Pembangunan Asia,
Saya lebih ke arah saya katakan cautiously optimistic lah. Walaupun saya melihat bahawa dalam konteks Asia kita mempunyai prospek yang lebih baik. Kalau kita lihat pada tahun ini, kalau saya tengok berdasarkan kepada data tu, tahun 2021 itu sendiri kita boleh katakan satu fasa pemulihan. Kerana kalau kita tengok pertumbuhan ekonomi Asia sudah pun bertumbuh tahun 2021 tu 6.9%. Tahun 2020 tu menguncuplah. Begitu juga dengan negara ataupun kita katakan anggota ASEAN. Anggota ASEAN ini kecuali negara Brunei dengan negara Myanmar lah. Okey. Yang ini pun kita tahu sebab-sebabnya, tapi secara keseluruhan kita tengok adanya satu momentum pemulihan. Jadi tahun ini bila saya melihat data yang disebutkan oleh Fauzi tadi, saya berpendapat walaupun kita tahu sekarang ini isu yang berlegar yang berlaku ni, contohnya seperti keadaan konflik di Rusia, di Ukraine akibat daripada berlakunya satu yang berlaku antara Rusia dengan Ukraine ini. Ini memang adalah sesuatu yang bagi saya risiko yang perlu diteliti dari semasa ke semasa. Okey, sebab kita tidak tahu lagi apa yang akan berlaku dalam masa 6 ataupun setahun akan datang. Walau bagaimanapun saya melihat dari segi risiko dia kepada pertumbuhan ekonomi itu agak minimum lah. Maksud dia lebih kepada kesan secara tidak langsung, okey, dari segi mungkin rantaian bekalan makanan global dan sebagainya, kerana ini juga memberi kesan kepada negara Asia. Dan satu lagi saya fikir risiko yang perlu dilihat adalah dari segi proses yang kita katakan monetary normalization daripada terutamanya negara maju yang kita lihat sini, terutamanya di negara Amerika Syarikat. Jadi bagaimana negara ASEAN, negara-negara ASEAN dan juga Asia dapat respon kepada isu ini akan menentukan sejauh mana sasaran yang diletakkan dalam ADB itu, laporan ADB tercapai ataupun tidak. Tapi ada sudut-sudut faktor-faktor yang saya lihat memungkinkan sasaran ini dicapai. Bukan saja pada tahun ini seperti yang Fauzi kata tu, tahun ini 5.2% dijangkakan, tapi juga 5.3% pada tahun 2023. Pertama sekali kita tengok dari segi kadar vaksinasi di Asia ni, kadar vaksinasi dia agak tinggi kadar vaksinasi sekitar 66%. Kalau kita tengok Amerika Syarikat pun hanya 65%. Jadi ini memungkinkan kalau kita lihat di Malaysia dan juga kebanyakan negara ASEAN dan Asia lain telah pun membuka ekonomi mereka, dan ini sebenarnya memberikan satu momentum positif kepada proses ataupun momentum pertumbuhan itu pada tahun ini dan juga tahun hadapan. Dalam keadaan kalau kita tengok jangkaan inflasi yang agak stabil. Kalau kita lihat dalam laporan tersebut 3.7% pada tahun ini dan 3.1% pada tahun hadapan. Ini berbeza dengan kalau kita tengok di negara maju seperti di negara Amerika Syarikat, negara United Kingdom dan sebagainya, mempunyai kadar inflasi yang jauh lebih tinggi. Dan ini bagi saya dalam konteks vaksinasi yang kadar vaksinasi yang agak tinggi, ini memungkinkan pergerakan ataupun aktiviti ekonomi dan sosial dapat dirancangkan di Asia. Jadi ini bagi saya sedikit sebanyak memberikan satu momentum yang tinggi. Asas kepada analisis Bank Pembangunan Asia tu terhadap prospek pertumbuhan ekonomi Asia tahun ini dan tahun depan adalah berdasarkan kepada dua faktor penting. Yang pertama tu adalah faktor ekspor. Faktor ekspor, dan juga yang kedua tu adalah faktor permintaan domestik keseluruhan di Asia lah, negara-negara Asia. Jadi ini sebenarnya satu indikator yang menunjukkan bahawa akan adanya berlaku pertumbuhan yang agak baik, dan juga keadaan inflasi yang dilihat akan stabilize dalam masa terdekat. Dan di samping itu kita perlu memerhati secara yang begitu dekatlah apa yang berlaku di Ukraine dan juga apa yang berlaku selepas ini, dasar-dasar monetary yang setakat inilah kita lihat dilakukan
contohnya di Amerika Syarikat secara yang agak agresif. Jadi ini saya fikir perkara yang perlu dilihat. Dan saya juga sebelum berakhir saya nak mention juga adanya prospek yang lebih menarik di Asia ni, iaitu ialah ratifikasi ataupun sudah pun in effect kita kata RCEP dan juga beberapa negara Asia yang juga terlibat dalam CPTPP. Ini juga memberikan prospek yang positif kepada ekonomi Asia untuk memulih pasca pandemik ini dengan lebih kita kata dengan lebih tersusun, sistematik dan juga lebih solid lah dari segi momentum pemulihannya itu. Saya nak kembali kepada Zhang Hong untuk waktu ini. Zhang Hong mungkin boleh dikongsikan. Tadi di awal perkongsian Zhang Hong bercerita tentang bagaimana pengalaman dan juga dasar dinamik sifar COVID-19 yang dilakukan di China tidak memberi kesan langsung untuk melihat kepada pertumbuhan ekonomi. Tetapi apabila kita bercakap tentang kenaikan harga barangan dan juga inflasi, di negara-negara lain mereka berdepan dengan situasi itu. Tetapi di China mungkin boleh dikongsikan, adakah berlaku situasi yang sama apabila kita bercakap tentang kenaikan harga barangan ini, dan bagaimana pemerintah di China membendung dan juga mengambil inisiatif untuk mengawal kenaikan harga barangan supaya ia tidak keterlaluan. Zhang Hong. Okey, terima kasih Fazli. Sebenarnya kalau kita melihat data di China punya, kalau inflasi masih belum begitu ketara kelihatan, kerana kita tahu kalau inflasi yang cukup tinggi di negara barat, khususnya di Eropah dan Amerika Syarikat, sekarang yang mencapai lebih 8 hingga 9% yang cukup tinggi. Tapi dia ada banyak unsur, keutamanya macam dasar kewangan punya negara barat, khususnya Amerika Syarikat, dan juga masalah gangguan tu rantaian pergaulan global yang membawa impak yang cukup besar kepada Amerika Syarikat, dan juga termasuk krisis Ukraine. Kita tengok ini akan membawa impak cukup besar kepada harga, khususnya termasuk macam tenaga dan yang lain-lain, minyak terhadap itu negara-negara barat. Itulah barulah mengekorkan inflasi yang cukup besar di negara-negara tersebut. Dan justru seperti dulu sudah diperkenalkan oleh Prof, iaitu kalau di Malaysia pun tidak kelihatan inflasi yang begitu tinggi. Begitu juga di China punya, kerana kita tahu kalau China sebenarnya mengambil berbagai saluran sudah menjamin bekalan tenaga, khususnya minyak dan gas asli. Dan ini akan menjadi satu unsur yang cukup penting untuk menstabilkan itu inflasi. Khususnya kita tengok kalau pada baru-baru ini bahkan harga tenaga di pasaran China menurun. Ini memang berbeza dengan negara-negara barat punya. Dan kalau satu lagi iaitu unsur iaitu China ada rantaian bekalan yang cukup lengkap. Tak seperti kalau di Amerika Syarikat dia mungkin terganggu oleh pengangkutan maritim, dia akan menghadapi masalah yang cukup besar. Tapi kalau di China tak ada masalah ini. Dan satu lagi iaitu sekarang masalah yang berbanding inflasi. Kalau di masalah yang lebih besar di China punya mungkin untuk merangsang itu permintaan pasaran. Dan ini barulah cabaran yang paling besar bagi ekonomi China punya, saya rasa. Kerana kalau permintaan domestik itu memang ada, tengah adanya impak dari wabak yang berlaku pada beberapa bulan ini, memanglah kalau permintaan itu domestik menurun. Dan untuk memperbaiki keadaan ini, sekarang China mengeluarkan berbagai dasar dan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Termasuk juga kalau kita lihat selain dengan diadanya itu dinamik sifar COVID-19, sebenarnya ini bermakna pembasuaian dasar berdasarkan keadaan semasa, iaitu baru-baru ini justru dengan perubahan itu keadaan atau wabak di China ada berbagai itu pembasuaian dasar. Yang pertama itu dulu kalau itu penerbangan yang dari luar masuk ke China, khususnya masuk ke yang nak datang ke Beijing, dulu tak izin. Dia perlu pergi ke masuk di bandar lain dan melalui kuarantin atau pemantauan itu perubatan selama 2 minggu baru boleh diizin masuk ke Beijing. Tapi sekarang sudah boleh, penerbangan boleh langsung sampai ke Beijing. Dan kalau
kuarantin atau pemantauan perubatan ini dipendekkan menjadi 1 minggu sahaja. Dan maklumat ini segera merangsang pencarian tiket antarabangsa meningkat 2 hingga 3 kali ganda di laman web penjualan tiket penerbangan. Satu lagi iaitu berbagai tempatan juga mengeluarkan berbagai dasar itu merangsang pembelian kereta kenderaan baharu. Dan misalnya kalau di Beijing sekarang ada dasar iaitu kalau membeli kereta baharu, cukanya dipotong separuh. Dan oleh itu dengan peluang ini saya juga mahu pada mungkin minggunya atau minggu depan nak pergi ke kedai-kedai untuk memilih satu kereta yang kenderaan yang baharu punya lah. Kerana kalau kereta saya punya sudah diguna kira-kira 10 tahun. Nak tukar dengan peluang ini kerana harganya memang akan amat murah lah kalau banding dengan dulu. Oleh itu saya rasa dengan berbagai itu dasar yang dikeluarkan bukan hanya berkaitan dengan tukaran wang juga untuk merangsang ekonomi, sebenarnya permintaan domestik di China akan diperbaiki. Dan beranting inflasi sebenarnya ini merupakan masalah yang amat penting segi. Kalau bagi harga di pasaran China sebenarnya ada satu indeks yang cukup penting iaitu indeks daging. Tapi kalau harga daging di China memang melihatkan satu peningkatan kira-kira 5%. Tapi ini justru berdasarkan harganya turun secara besar-besaran pada beberapa bulan yang lalu. Khususnya pada bulan Mac lalu sudah mencapai satu boleh dikatakan yang paling rendah lah pada masa itu. Sekarang dia memberikan satu peningkatan yang pemulihan sahaja. Dan ini juga di ekoran itu bergaulan pasaran, bukan kerana inflasi. Oleh itu saya rasa kalau inflasi di China seperti di Malaysia juga masih boleh dikatakan stabil berbanding dengan negara-negara barat. Secara ringkasnya, apa yang disebutkan oleh Zhang Hong, keadaan dan juga kenaikan harga barangan ataupun inflasi di China masih lagi stabil pada waktu ini, masih lagi terkawal, dan apa yang dilakukan oleh pemerintah China iaitu melihat kepada pengubahsuaian dasar berdasarkan keadaan ataupun perubahan keadaan yang berlaku di negara itu. Baik, saya nak kembali yang terakhir bersama dengan Prof. Prof, pada awal tadi Prof ada mengatakan tentang Prof juga optimis untuk melihat pada pertumbuhan ekonomi ini dapat dilakukan dan juga dapat dilihat seperti apa yang diunjurkan oleh Bank Pembangunan Asia, dan juga inflasi juga mungkin akan stabil dalam masa beberapa akan datang. Tadi disebutkan tentang pemulihan ekonomi di peringkat serantau ini diperkuatkan dengan kerjasama seperti RCEP dan juga beberapa lagi lah kerjasama multilateral. Tetapi untuk waktu ini Prof, dalam yang lebih kurang dalam 2-3 minit akhir ini, mungkin Prof boleh kongsikan, apabila kita bercakap tentang krisis pastinya ada peluang. Tapi dalam waktu ini mungkin boleh dikongsikan apa kerjasama yang boleh dikongsikan oleh negara-negara ASEAN ini untuk melihat kepada potensi kerjasama ekonomi baru. Contohnya ADB ataupun Bank Pembangunan Asia ada mengatakan tentang pemulihan hijau mampu menjana pelaburan tahunan lebih kepada 760 bilion ringgit. Mungkin boleh dikongsikan selain pada pemulihan hijau ni, apa lagi kerjasama ekonomi yang boleh dilakukan oleh ASEAN untuk melihat kepada pemulihan ekonomi ni, Prof? Ya, RCEP itu sendiri memang akan meningkatkan, dijangkakan memang akan meningkatkan dari segi aktiviti perdagangan dan juga aktiviti pelaburan langsung asing, kerana bila kita dah membuat standardization, bila ada standardization memang segala perkara seperti rules of origin dan sebagainya, jadi dia tidak menjadi masalah kepada peniaga, dan ini memberikan peluang kepada peniaga-peniaga yang mungkin banyak terkesan di Asia, contohnya SME, untuk boleh mengembangkan lagi pasaran perniagaan mereka. Selain daripada itu, saya juga setuju dengan Encik Fauzi. Ada perkara-perkara penting yang boleh difokuskan. Contohnya dari segi pembangunan dari sudut climate change ataupun perubahan iklim. Jadi projek-projek pembangunan yang berdasarkan kepada Sustainable Development Goals (SDG) itu akan dapat ataupun perlu difokuskan, dan mungkin ada sistem-sistem percukaian baru yang boleh diperkenalkan. Contohnya
cukai karbon, carbon tax, ataupun dari segi sistem bagaimana kita nak cuba untuk nak melakukan meletakkan harga kepada karbon itu. Contohnya ETS, Emission Trading System ataupun scheme, yang mana boleh dilakukan secara bersama negara-negara Asia. Jadi ini bagi saya memberikan kebaikan kepada seluruh warga Asia itu sendiri, dan juga ekonomi digital. Ekonomi digital ini juga sangat penting, dan juga persediaan kita lah kepada kemungkinan mungkin akan lagi ada berlaku di masa hadapan apa-apa bentuk yang kita katakan mungkin masalah yang di luar jangka, masalah kesihatan ke, ataupun ada economic shock yang kita boleh bekerjasama. Jadi bagi saya ini semua akan penting, terutamanya kita cakap pasal security makanan. Security makanan, saya fikir kalau ada kerjasama antara negara Asia, kita boleh bekerjasama dan bagaimana kita nak mengawal harga, dan mungkin juga negara Asia sebagai satu entiti boleh memperkenalkan sebuah bank mungkin climate bank, kerana isu climate krisis ini dia juga berkait rapat dengan isu makanan. Jadi semua ini saya fikir boleh dipertimbangkan di masa hadapan. Baik, itu sebenarnya cadangan dan juga saranan yang dikemukakan oleh Profesor Madya Dr. Irwan Shah Zainal Abidin melihat kepada apa peluang dan juga apa kerjasama baru yang boleh diterokai bersama oleh negara-negara di peringkat ASEAN ini untuk melihat kepada proses pemulihan ekonomi. Prof adalah penganalisis ekonomi daripada Pusat Pengajian Ekonomi, Kewangan dan juga Perbankan UUM. Dan sebentar tadi kita bersama dengan Zhang Hong, wartawan dan juga kolumnis daripada kumpulan media China CMG, yang mana kedua-dua panel pada malam ini berkongsi pandangan melihat kepada proses pemulihan ekonomi di peringkat Asia dan juga apa cabarannya apabila melihat kepada kesan dan juga impak kepada inflasi. Baik, saya kira itu saja untuk waktu ini. Agenda Awani Asia, saya Fauzin, kita jumpa lagi.